من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب والثوابه آمين اللهم آمين عما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Pelajaran yang ke-6, huraian sifat mukhalafatuhu lil hawadith. Kata pengarang Sayyidil Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, sifat wajib yang keempat bagi Allah ialah mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya berlainan Allah Ta'ala daripada yang baharu. Baik. Jadi sifat wajib yang keempat ini adalah sifat yang wajib pada akal, yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala ini wajib kita mempercayai, seperti mana kita tengok di bawah pada perenggan yang kedua ini, ataupun ayat yang kedua pada perenggan yang pertama. Kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala berlainan sama sekali daripada segala makhluknya. Jadi wajib bagi kita mengetahui dan beriktikad. Makna mengetahui itu dengan ilmu. Ini tujuan kita belajar, ya. Mengetahui dengan ilmu Allah Ta'ala itu sama sekali berlainan daripada segala sesuatu yang baharu. Kenapa disebut baharu ataupun hadis atau hawadis? Ada tak kita beritahu dah kuliah lepas? Belum. Kerana bila sebut hadis atau hawadis itu merujuk kepada makhluk-makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya. Itu maknanya. Hadis atau hawadis, makhluk yang sudah dicipta oleh Allah, yakni ada permulaan. Jadi mudah untuk kita fahami hadis hawadis, umpama manusia, bukit, bukau, pokok, haiwan, maka mudah akal fikiran kita ini untuk memikirkannya dan membuat perbandingan. Sebab itu Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan segala sesuatu yang baharu, yakni yang ada mula. Justru dalam perenggan yang terakhir, ya, pada kitab kita ini, pada pelajaran kita yang huraian sifat mukhalafatuhu lil hawadith ini, maka justru Allah Ta'ala itu tidak bersifat ataupun mustahil bersifat dengan lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu mumatsalatu lil hawadith, yakni serupa dengan segala sesuatu yang baharu. Jadi wajib kita mempercayainya, ya.
sebagai seorang mukallaf. Siapa ingat takrif mukallaf? Siapa ingat? Ada siapa ingat? Mukallaf. Ingat? Siapa ingat? Ya, golongan yang dipertanggungjawabkan ataupun dibebankan ataupun ditaklifkan, ya, dibebankan, diberati, tak kisahlah, jadi maknanya serupa dengan hukum syarak ke atasnya, terdiri daripada dua golongan, jin dan juga manusia. 4 cirinya, yang pertama berakal, nombor 2 baligh, nombor 3 sempurna panca indera. Ini penting sebab ada orang petikai, dia kata tak ada wujud golongan yang dinamakan buta dan pekak sekaligus, dia kata. Ada yang ceramah, ustaz yang ceramah pun kadang kata macam tu. Habis tu ulama dah sepakat mengatakan kalau golongan yang tidak sempurna panca indera, iaitu pekak dan buta sekaligus, memang ada. Sebab golongan ni kalau kita nak ajar untuk dia dengan cara melihat, dia tak boleh nampak. Kalau kita nak ajar, contoh dia buta, tapi kalau dia masih boleh mendengar, okey lagi. Baik, yang ni buta pun dia, pekak pun dia, dengar pun tidak, mata pun tidak melihat, tak boleh ajar dan bukan mukallaf. Bila kita beritahu, ada seorang sahabat saya ustaz, dia tanya, macam ni ustaz? Ustaz ni cakap macam ni. Memang ada deaf, blind and deaf society tu, memang ada wujud. Oh, dia kata tu konspirasi barat. Apa benda konspirasi barat? Ulama dah bagi tahu ada golongan ni. Memang ada pekak dan buta sekaligus, jadi dia bukan mukallaf. Dia kata dia punya alasan kalau buta dan pekak sekaligus, dia kata jantung pun tak berdegup. Jadi kita kau nak buat kajian sangat, tapi biar kajian tu orang kata berpada-pada lah. Bukan tak salah buat kajian tu, janji tak bercanggah dengan jumhur ulama menyebutkan memang ada, ya. Dan dia menjadi teras ke ataupun ciri kepada mukallaf ini: berakal, tidak gila, baligh, yang ini cukup umur, sampai seruan dakwah Nabi Muhammad SAW ataupun Islam. Dan yang keempat, sempurna panca indera. Makna tidak pekak dan buta sekaligus. Kalau dia buta saja masih boleh mendengar, kalau dia pekak saja masih boleh melihat. Tapi kalau dua-dua tak ada, usah dipetikai benda yang telah pun jelas, ya. Dalam erti kata yang lain, jangan buat pening kepada masyarakat dalam mengajar ilmu. Nak khilaf daripada ni, nak nampak lebih cerita bab benda ni, apa faedah dia? Nampak? Baik, bila sebut hawadis itu maknanya dirujuk kepada makhluk-makhluk yang telah dicipta oleh Allah Ta'ala. Untuk mudah kita nak memahaminya, ya. Manakala kalau ada makhluk yang ataupun manakala apabila disebut mumkinat, mungkin ataupun mumkinat, itu adalah sama ada pada makhluk yang sudah ada ataupun belum ada. Jadi benda mungkin boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Maksudnya begini, contoh, ya, dengan sifat yang wajib bagi Allah, nanti kita akan pelajari, iaitu dalam bab kudrah dan iradah, ya. Allah, ya, boleh mengadakan sesuatu yang belum ada dan meniadakan pula sesuatu yang sudah ada. Boleh faham, ya?
mengadakan sesuatu yang belum ada, juga meniadakan sesuatu yang sudah ada. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang bayi ataupun baby yang belum ada kemudian dilahirkan oleh ibunya, kan belum ada kepada ada. Dan juga daripada ada kepada tiada, contohnya mematikan bayi tersebut setelah ada. Di situlah nak bagi faham takrifan daripada sudut hadis ataupun hawadis dengan mungkin dengan mumkinat. Ini kita kena faham. Juga bila sebut takrif makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yang tadi kita sebut hadis, hawadis, sesuatu yang ada mula pada penciptaannya. Dan dia sudah ada ke belum? Dia sudah ada. Kalau mungkin dengan mumkinat, boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Baik, jadi kita faham hak ni insya-Allah taala. Antara lain yang perlu kita fahami juga, iaitu zat Allah Ta'ala itu qadim lagi azali, sedangkan makhluk itu baharu. Apa makna baharu, ibu-ibu? Tiada tiada ke? Ada. Sekali lagi, apa makna baharu? Ada permulaan di dalam penciptaannya. Boleh? Baik, sedangkan Allah qadim, sedia ada lagi azali. Baik, itu satu. Nombor dua, zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan arad. Ingat tak dalam kuliah yang lepas, dalam papan tanda papan putih kita dah buat apa kita sebut sebagai mind mapping kita, makhluk, jirim, arad, kan? Kuliah kita bulan lepas ataupun 2 bulan lepas telah kita kemukakan, dan ibu-ibu dah buat kan mind mapping itu, peta minda itu. Jadi zat Allah Ta'ala bukan jirim, bukan arad, sedangkan makhluk terdiri daripada jirim dan juga arad. Jirim diri kepada benda, sesuatu yang mengambil ruang maupun lapang, manakala arad sifat kepada benda, yang mana ada 4 pertanyaan yang tak selayaknya ditanya untuk Allah, iaitu kaifa, bagaimana, aina, di mana, mata, bila, dan kam, berapa. Soalan-soalan yang tak selayaknya ditanya oleh kita untuk Allah Ta'ala. Baik. Manakala zat Allah Ta'ala ni yang ketiga, tidak berbentuk dan berupa, tidak berbentuk dan berupa, sedangkan makhluk itu berbentuk dan berupa. Tu. Baik, jadi kita senarai pendekkan poin-poin ini supaya kita lebih memahami sebelum kita masuk pada perbincangan. Baik. Kemudian sifat Allah Ta'ala itu adalah qadim lagi azali, sedia ada, sedangkan sifat-sifat makhluk itu apa dia? Baharu. Nampak? Contoh, Allah Maha hidup, tiada mula kan, tiada akhir. Betul? Allah bersifat dengan hayat, Allah Maha hidup. Allah Maha hidup, tak ada mula pada sifat tersebut dan tidak akhir pada sifat tersebut. Kita manusia hidup, ada mula, ada pengakhiran. Yang seterusnya, sifat Allah Ta'ala sempurna lagi mutlak. Tu. Sifat Allah Ta'ala sempurna lagi mutlak, sedangkan sifat makhluk terhad dan serba kekurangan. Boleh? Saya ulang sekali lagi. Sifat Allah Ta'ala sempurna lagi mutlak, manakala sifat makhluk
terhad lagi penuh dengan kekurangan. Nampak? Ini secara ringkas saja, ni kita akan bahas secara terperinci. Just point saja kita nak tuliskan. Jadi sifat Allah Ta'ala mutlak lagi sempurna. Manakala sifat makhluk, apa dia? Terhad lagi banyak kekurangan atau penuh dengan kekurangan. Nampak? Allah Maha berkuasa, absolute power Allah Ta'ala. Manusia kalau berkuasa takat mana-mana saja. Di situ. Allah Ta'ala Maha berkehendak. Ya. Fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengkehendaki apa yang berlaku. Masya Allah, hukana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala pasti akan berlaku. Ini pegangan kita, ahli sunnah wal jamaah. Kita hanya merancang, ya. Mereka merancang, Tuhan merancang. Allah Ta'ala sebaik-baik perancang. Dalam erti kata apa makna dia? Allah berkehendak. Bukan mereka rancang, lepas tu Allah Ta'ala Maha suci daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Ni kita nak mengaji ni. Allah rancang. Makna Allah rancang apa? Allah berkehendak. Mereka rancanglah macam mana betul. Tapi Allah berkehendak sekian, maka sekianlah berlaku. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki pasti akan berlaku. Apa sahaja yang Allah tak kehendaki tidak akan berlaku. Ini adalah pegangan kita, ya. Pegangan kita orang yang beriman, ahli sunnah wal jamaah. Kita kena pegang betul-betul perkara ini. Dan terima, ya, apa saja ketetapan ketentuan Allah Ta'ala. Cuma kita kena ingat satu perkara. Tu. Jadi kalau ada setengah orang mengatakan kalau macam itulah, ya, kalau macam tu apa guna kita doa? Ada orang cakap macam tu, kan? Dia kata pasal apa kita doa? Pasal dah tentu belaka. Jadi ulama sebut begini, ya, kita berdoa itu bahkan disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab-kitab beliau, berdoa itu sendiri merupakan salah satu daripada takdir. Jadi kita jangan bersu'udzon dengan Allah Ta'ala. Kita mesti berhusnudzon dengan Allah Ta'ala. Ya, jadi doa kita sendiri itu, ya, termasuk dah dalam takdir. Maka jangan tinggal doa itu. Nampak tak? Namun segala sesuatu itu adalah ketentuan Allah. Cumanya kalau macam tu ada setengah orang dia mengambil apa dia? Orang kata dalam erti kata, dia berpeluk tubuh saja, ataupun dia macam ni just surrender saja, ataupun suka dia nak buat apa yang dia suka, tak ada pada dia, tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Ni dia kena ingat, ya. Apabila Allah Ta'ala sebut, ya, dalam perbahasan mengenai iradah, nanti kita akan bahas. Walau sekarang kita masuk dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith, apa saja yang Allah buat tak ada siapa boleh persoal. Boleh tak? Di dalam Al-Quran disebutkan apa yang Allah buat tak ada siapa boleh persoal ketentuan Allah. Hikmahnya hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Di dalam Al-Quran disebutkan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang dia buat, dia yakni Allah, akan tetapi merekalah yang akan ditanya. Apa yang mereka buat, apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka lakukan. Ingat, tidak ada kira bicara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri akal kan, Allah beri panduan Al-Quran, hadis, ya. Dalam mazhab kita Al-Quran, hadis, ijma' dan juga qiyas. Maka yang mereka buat akan dipersoal. Apa yang Allah buat tidak usah kau persoal. Fa'alul lima yurid, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya, sebagaimana surah Al-Buruj ayat 16. Kembali dalam bab mukhalafatuhu lil hawadith ini, ya, tadi kita dah sebut sifat Allah Ta'ala maha sempurna lagi mutlak, sedangkan makhluk terhad
dan penuh dengan kekurangan. Baik, seterusnya ini secara ringkasan sahaja. Nanti kita akan masuk lagi. Bismillah. Seterusnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang memberi bekas, yakni kesan, sedangkan perbuatan makhluk itu tidak memberi bekas ataupun kesan. Itu pada hakikatnya. Dalam bab dalam bab iradah nanti ada kudrah dan iradah, ada perbahasan yang lebih tuntas. Cuma kita pegang poin tu dulu. Masuk bab tu nanti kudrah iradah kita akan bahas lagi, ya. Sebab kita masih dalam bab mukhalafatuhul hulil hawadith. Yang seterusnya, perbuatan Allah Ta'ala itu tidak ada wasitah. Apa makna wasitah? Tidak ada perantaraan. Sedangkan perbuatan makhluk perlu ada perantaraan. Kita nak menulis ni, ibu-ibu nak menulis, guna tangan tak? Ke yang lain tak guna tangan? Senyap. Ada pen ke? Ya. Pensil, pen. Jadi kalau nak tulis dengan jari boleh. Hukum adat kebiasaan tak jadilah. Tapi menurut hukum akal mungkin boleh jadi. Antara karamah Tok Kenali, Syekh Awang Kenali menulis, ya, dengan jarinya dengan air liur ni menjadi dakwat. Tulis di papan lantai pondoknya. Masya-Allah, tabarakallah. Begitu juga dengan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ketika mana menulis kitab beliau yang penuh barakah, Munyatul Musalli. Itu dinamakan menurut hukum akal boleh saja. Adat kebiasaan tak boleh. Cubalah ibu-ibu buat. Masya-Allah. Kalau jadi apa? Tak ada apa-apa. Termasuk saya lah. Gitu. Perlu pen, ya. Perlu tangan, kertas dan sebagainya. Baik. Perbuatan Allah tiada wasitah, kita perlu kepada perantaraan. Perbuatan Allah, boleh buat catatan sambungan, tidak ada bandingan. Sedangkan perbuatan makhluk ada bandingan. Betul tak? Senanglah kita nak cerita. Ibu-ibu pakai tudung, saya pakai kain syal ni, ya. Ada orang kata ni macam ni, macam ada samalah. Tapi mungkin jenama lain, warna sama, corak lain, corak sama, jenama lain, ya. Panjang pendek ni tak sama. Ada bandingan tak? Dia ada bandingan. Tetapi perbuatan Allah tiada bandingan. Sebab tu kembali yang kita duk sebut sekarang ni, kembali kepada perbahasan kita mukhalafatuhu lil hawadith. Perbuatan Allah tiada bandingan, perbuatan makhluk ada perbandingan. Sebelum tadi kita sebut perbuatan Allah tiada perantaraan, betul? Perbuatan makhluk ada wasitah, yakni perantaraan. Sebelum tadi kita sebut apa? Perbuatan Allah yang memberi bekas, kesan, manakala makhluk tidak memberi bekas ataupun kesan. Yang seterusnya, perbuatan Allah Ta'ala itu tidak sia-sia, sedangkan perbuatan makhluk ada yang sia-sia. Nampak? Perbezaan di situ. Jadi penting kita tahu ni supaya kita dapat membezakan antara Tuhan dengan makhluk. Barulah orang dia tidak menyembah selain daripada Allah. Kalau dia tengok nampak ni berkuasa, hebat, bukan main, kan. Tetapi dia tahu, dia kenal itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Dajjal esok-esok, tak tahu, bukan kata esok-esok tu mana esok ni main dah. Makna kata akan datang, bila dia datang, kita orang yang mengaji tauhid, ya, kita yang mengaji tauhid ni bukan mendabik dada kata kita boleh ni, tidak. Maknanya sekurang-kurangnya kita dah belajar Tuhan itu tak sama makhluk. Tuhan itu tidak terdiri daripada jirim dan juga arad, sedangkan Dajjal itu terdiri daripada jirim dan juga arad. Dia menempati ruang dan lapang, dia beranggota,
ada anggota dan sebagainya. Ada perbandingan tak? Ada perbandingan. Nampak? Ada tangan, ada kaki, ada perbandingan. Allah Ta'ala tiada perbandingan. Itu tujuannya untuk kita belajar ni betul-betul. Bagi orang yang sembah selain daripada Allah, contoh sembah berhala, berhala ke, pokok ke, binatang ke, bukit ke, dia sembah langit ke, dia sembah semangat ke dan sebagainya, bulan ke, bintang ke, planet ke, dewa-dewa ke apa yang dia sembah, itu semua ada perbandingan. Sebab tu kita belajar dengan teliti ni, menolak semua fahaman-fahaman yang batil, fahaman-fahaman yang salah, yang sesat lagi menyesatkan ini. Dan kita menyucikan Allah daripada sebarang bentuk persamaan dengan makhluk, dari zatnya Allah, dari sifatnya Allah, dari perbuatannya Allah. Tadi kita dah bahas perbuatan Allah yang beri bekas, perbuatan makhluk tidak memberi bekas. Perbuatan Allah tak ada perlu wasitah, perantaraan. Perbuatan makhluk perlu kepada, kita nak main tadi saya tengok ibu-ibu datang jalan kaki ada, naik motor ada, naik kereta ada, itu nama wasitah, perantaraan, kan? Nampak? Ada bandingan. Dan perbuatan Allah tu tidak sia-sia, sedangkan perbuatan makhluk itu ada yang sia-sia. Bukan semua, tapi ada yang sia-sia. Tapi Allah tak ada. Apa yang berlaku? Contoh, ada satu orang, saya baca dalam kitab Al-Fawaid Al-Muhtarah, dia tengok ada satu kumbang yang warna merah hitam. Tak tahulah ladybug ke apa ke, lady apa benda ke, kan? Tapi ada satu kumbang itu, dia tengok, dia kata, benda apa faedah binatang ni? Dia apa dia? Dia hina ciptaan Allah Ta'ala. Apa benda ni? Maha suci Allah Ta'ala. Satu hari dia kena satu penyakit kulit yang teruk. Pergi ratalah berubat. Rata berubat tu maknanya teruk mana pergilah berubat. Tak ada ubat lah. Akhirnya dia jumpa dengan satu tabib. Tabib ni kata, ubat hang ni kumbang tu, dia kata. Hang cari, hang lenyek dia, hang letak dekat tempat. Faham jadi kita kena faham. Sebab tu kalau ada orang dia cuba nak pusing kepala kita, dia kata, apalah kalau Tuhan haramkan babi itu, maka kenapa pula diciptakan dia? Pening juga kalau kita tak nak jawab. Tapi hikmah pasti ada. Sebab tu Allah tak akan ditanya apa yang kita pula dah Allah larang, pasti ada hikmah dia. Kita sedia maklum ada penyakitnya dan sebagainya, sifat dia yang ada pada diri dia. Sebab itu ada satu orang ulama Mesir, bila dia pergi ke Perancis pernah menjajah Mesir satu ketika dulu. Jadi bila ulama tu turun di Perancis, jadi dia adalah cendekiawan di Perancis tu. Dia katakan, kenapa orang Islam ni, tu saya baru ni tengok, rasa orang kata kembang tekak lah, dan rasa geram lah mata menengok tu. Kalau kat Indonesia tu adalah jenis-jenis macam, bukan jenis-jenis macam ibu-ibu ni, tak, maksudnya perempuannya pakai tudung, sambil makan tudung, makan sate babi. Aduhai. Benda tu kadang kita tak nak tengok, tapi keluar dekat Facebook tu, kata kenapa yang jual dan sebagainya. Jadi hati-hatilah. InsyaAllah di negara kita ni hampir tak kedengaran lah seumpama kalau jual sate tu, insyaAllah lah. Tapi kalau kita dah rasa ni, bertanya pun tak ada masalah. Takut sate tikus ke apa kan, gitu. Dan yang ni dia tunjuk. Jadi kita kembali kepada tadi, ulama Mesir tu turun, dan cendekiawan di Perancis tu kata, ogilah orang Islam ni tak makan babi, dia kata. Dia kata. Lalu dia katakan haiwan tu haiwannya kotor. Tapi kita dah semua dah bersih dah. Kita punya ni jaga sterile lagi begini. Makna
Tak adalah masalah-masalah kotor ni. Maknanya dia nak menafikan lagi. Itu yang dia menggunakan akal semata-mata, bukan daripada wahyu. Maka kata Syekh ini, dia kata beginilah, kalau betul-betul kau nak tahu, ya, kalau kau nak tahu, ya, kenapa kami orang Islam tak makan, ya, kau sediakan aku dua tempat, dua kandang. Dua kandang, kalau babi kandang lah, ya. Satu kandang, satu reban. Sebab satu lagi tu ayam. Jangan tanyalah KFC ke McDonald ke, Allah alam lah, tapi ayam lah, kan. Jadi dia kata hang sediakan, kau sediakan dua ni, satu reban ayam, satu lagi kandang babi. Tapi yang kau sediakan 2 ekor jantan, ayam jantan, dan seekor ayam betina, dan 2 ekor babi jantan, dan seekor babi betina. Senang nak menyambung kan? Baik, gurau je. Jadi 2 ekor ayam jantan, seekor ayam betina, jangan silap, 2 ekor babi jantan dan seekor babi betina. Diletakkan di tempat masing-masing lah. Okey. Apa yang berlaku, ya? 2 orang jantan ni, 2 orang pula, 2 ekor ayam jantan ni, 2 ekor ayam jantan ni bergaduh, berperang, bertaji, sampai salah seorang daripadanya kalah lah. Seekor, salah seekor, salah seorang, salah seekor. Payah juga salah seekor. Salah seekor, Allahu Akbar. Tergeliat lidah nak sebut. Salah satu daripada 2 ekor ayam jantan. Okey. Salah satu daripada 2 ekor ayam jantan ni mengalah lah, kalah lah, kan. Jadi dia yang dapat ayam betina. Itu kisah ayam. Bak kata Jalil Hamid, ayam bermacam ayam. Yang ni pula, 2 ekor babi ni, ya, babi A dengan B lah, senang sebut kan, A, B. Babi A ni bila dia mendatangi babi betina, babi B ni, tengok saja, tengok je. Bila babi B ni mendatangi betina tu, babi betina, babi A tengok je. Di situ. Apa maknanya di situ? Maknanya tengok, walaupun ayam bermacam ayam, tapi nama nak berebut satu betina tu, dia bertaji, bergaduh lah, siapa kuat dia lah. Hak ni nama Dayus. Babi ni dia Dayus, dia tengok saja. Lepas tu babi yang ni pula A tengok saja. Sebelum tu B ni A tengok saja. Faham? Baik. Itu satu perihal. Kemudian setelah berapa hari tu, ya, Syekh tu kata keluarkan ayam betina. Keluarkan ayam betina. Tinggal 2 ekor ni saja. Bukan 2 orang 2 ekor kan. 2 ekor ayam jantan. Tinggal babi betina ni dikeluarkan. Tinggal 2 ekor. 2 ekor 2 ekor babi ni, A dengan B tadi. 2 ekor ayam jantan ni bila tak ada betina, dia buat hal masing-masing lah. Hang aku. Faham? Hang aku. Tak ada nak bertaji, tak ada apa, tak ada sebab. Yang ni babi A dengan babi B ni dua-dua buat hubungan ikut belakang. Boleh faham? Bukan saja dayus, tetapi melakukan jadi sifat itu. Bila mereka tengok sendiri, cendekiawan Perancis tu tengok sendiri, Syekh daripada Mesir tak payah cakap apa, sebab ini kami tak makan babi. Boleh faham? Ini ada disebut dalam banyak kitab, disebutkan, dan ini kisah benar, dia bukan kisah rekaan, ya, ada disebut, ya. Jadi masyhur, ya. Sebab itulah disebutkan, ya. Dia ada saya tak ingat dia punya pepatah Arab dia, tetapi dikatakan orang Arab ni kuat cemburu kerana makan unta. Unta ni cemburu. Janganlah tengok dia, kalau kita tengok, unta ni Allah Ta'ala sendiri sebut, ya, suruh tengok
penciptaan unta ni, hikmah penciptaan unta ni. Afala ibli kaifa khuliqat, kalau tak silap saya ayat Quran. Unta ni janganlah pergi ngendap dia kalau dia dengan pasangan dia. Bahaya, kena kejar, silap-silap. Dia satu haiwan yang pemalu dan kuat cemburu. Dia kata orang Turki ni kuat nafsu, kata dalam pepatah tu lah. Pepatah ni bukan saya reka juga, memang ada dalam pepatah, pepatah Arab lah. Kerana makan kuda, kata. Oh gitu. Dia kata orang Afrika kuat menari, makan monyet, dia kata. Gitu. Kalau tengok champion-champion tu, Wakanda ke apa ke, memang hebat lah. Gitu. Menari dia, itu dia kata. Dia kata kalau orang yang disebut tu orang Perancis ataupun orang Eropah ataupun bangsa yang makan babi, dayus. Sebab begitu. Tak ada ghirah, dia tak ada ghirah, tak ada cemburu. Boleh faham jadi kan dia elak benda ni. Allah Ta'ala cipta, tapi kalau dia sebut sebab sedap dan sebagainya, tu terpulang. Jadi Allah Ta'ala haramkan itu pasti ada hikmah. Hikmah dia apa? Allah nak uji keimanan seseorang, betul? Ketakwaan seseorang. Agar apa dia? Cuma kita pun sedia maklum, kalau berlaku darurat, boleh makan tetapi sekadar untuk hidup, bukan kenyang. Teringin ke? Boleh faham ni bab cerita darurat. Darurat ni kira mana hidup dan mati lah. Bukan kata semua benda darurat. Benda darurat. Tidak. Dia semua kena faham takrif dia, baru kita reti. Dan penciptaan Allah tidak sia-sia sebagai ujian. Yang ni sebagai ujian bagi manusia. Boleh faham bukannya Allah Ta'ala tak bagi pilihan lain, betul tak? Ada sahaja pilihan yang Allah Ta'ala berikan, dan kita Islam ambil yang halal dan tayyib. Boleh faham? Selesai. Baik, itu kisah yang berlaku. Jadi sikap ataupun tabiat binatang itu mempengaruhi kepada tu yang kata jadi darah daging orang tutur kita selalu sebut darah daging. Itulah dia cerita dia. Boleh faham Baik. Kembali. Okey. Jadi kita bila belajar dalam bab mukhalafatul hawadith ini, ulama sebut ibaratun an nafyil mumathalati fi dzati was sifati wal af'al. Iaitu apa dia? Suatu ibarah ataupun kefahaman yang menafikan adanya persamaan dengan yang baharu dari sudut zatnya, dari sudut sifat, dan dari sudut perbuatan Allah Ta'ala. Jadi perlu kita fahami, Allah Ta'ala tak sama dengan yang baharu, yang hawadis, yang makhluk ini, sama ada yang telah ada maupun yang belum ada. Okey, catatan di situ. Sama ada yang sudah ada atau yang belum ada. Sebab apa sebut belum ada? Dajjal dah muncul ke? Maksud muncul tu keluarlah. Dah ada, memang dah ada. Belum muncul. Faham tak? Jadi perlu kita fahami di sini, bila dia datang, kita tahu itu bukannya Allah, itu bukannya Tuhan, ianya adalah Dajjal. Sebab tu disebutkan Allah tak sama dengan sesuatu yang baharu, yang makhluk, sama ada yang telah ada maupun yang belum ada, pada zatnya ataupun sifatnya dan juga perbuatannya. Itu antaranya. Jadi, okey, sekarang ni macam mana? Kita tengok satu persatu. Baik. Pada zatnya, okey, kita buat 3 poin Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Kan tadi kita dah sebut secara ringkas, betul tak? Ni kita go into further, Zatnya. Yang ni zatnya Allah Ta'ala. Bagi nak mencatat silakan. Zatnya Allah tak mempunyai jirim yang memerlukan ruang maupun lapang. Ni kita sebutkan tadi. Sebab tu kita sebelum ni 2 pertemuan kita yang lepas kan kita dah bahas apa tu jirim, apa tu arad. Supaya apa? Bila kita masuk dalam bab ni dah kita menyambung dah. Because kalau kita tak cerita, baru saya nak ni, and then kita nak
Pegang yang mana? Maksud pegang ni kita nak grasp tu yang macam mana? Kita dah sebut dalam kuliah yang lepas, peta minda yang telah ibu-ibu lukiskan, yang telah saya terangkan pada kuliah yang lepas. Kini kita masuk. Jadi zatnya Allah tak mempunyai jirim yang memerlukan ruang maupun lapang. Contoh kayu. Ni kayu kan? Dia terletak dah kat sini. Ya, terletak. Kursi besi-besi yang ni, yang ibu-ibu duduk, yang saya ni, plastik ke besi ke, sama. Batu, kayu, tumbuh-tumbuhan, apa saja, ya, yang mengambil ruang maupun lapang, semuanya itu tidak ada pada Allah. Juga tidak mempunyai tubuh. Maha suci Allah, ya, daripada pada zatnya Allah sama dengan makhluk. Seumpama mempunyai tubuh, ada darah, ada daging, ada tulang, ada tisu, sendi dan sebagainya. Maha suci Allah. Jadi dalam perihal ini, kalau kita tengok contoh-contoh di dalam Al-Quran, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam Al-Quran, dalil bagi sifat apa dia? Apa nama? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Dan maha kekal lah. Disebut, kalau ditranslate, wajah Allah. Dia bukan ditranslate dengan maknanya. Ditranslate atau diterjemahkan, kena ditafsirkan. Maksud wajah itu adalah zat Allah. Kerana Allah tidak berwajah, tidak beranggota, tidak bermata. Apa sahaja yang kita fikirkan itu bukan Allah Ta'ala. Kerana apa dia? Ini intipati dia. Kerana Allah tidak sama dengan makhluk. Yadullahi fawqa aydiyahum. Tangan Allah pada atas tangan-tangan mereka. Tangan Allah. Bukan maksud tangan itu dengan tangan. Tetapi di ulama salafun salih. Ulama salafun salih 300 tahun. Yang pertama selepas kewafatan Nabi SAW itu, mereka tafwidh. Apa maksud tafwidh? Menyerahkan bulat-bulat makna pada Allah. Wallahu a'lam. Bila sebut wallahu alam, serah makna bulat-bulat pada Allah tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Boleh faham tak? Tanpa fikir yang macam-macam, serah bulat-bulat, hanya Allah saja yang tahu. Tanpa. Cuma lepas tahun 300 tahun lepas itu berlaku banyak muncul banyak aliran-aliran yang sesat lagi menyesatkan, maka ulama khalaf, makna yang selepas 300 tahun itu, mereka menetapkan perlu ada takwil. Sebab mereka ni apabila mereka menterjemahkan makna tu dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Ada tangan, ada kaki, duduk atas arash dan sebagainya. Lalu mereka mengambil pendekatan perlu kepada ta'wilan agar makna yang selayaknya bagi Allah. Boleh faham, ya? Contohnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy. Bila sebut bersemayam itu sekarang ni, bila tafsir Ar-Rahman, pimpinan Ar-Rahman yang baru, tak ada dah bersemayam. Sebab maksud istawa itu, kalau sebut bersemayam yakni duduk bersila, ya, pada arasy yang agung. Duduk itu sendiri merupakan sifat makhluk. Ingat tak kita dah sebut dalam bab jirim dengan arad, ya, dalam bab arad sifat kepada benda, iaitu apa dia? Bagaimana, kaifa, ataupun aina, di mana. Nampak tak? Dua soalan ini tak selayaknya ditanya untuk Allah Ta'ala, kerana ia adalah sifat kepada makhluk ataupun arad. Faham di sini kan? Jadi ulama khalaf mengatakan perlu ditakwil maksud istawa dengan makna istaula. Apa dia? Makna istawa dengan makna istaula. Dalam surah Al-A'raf ayat 54 itu antara lain, ya,
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ataupun ayat yang lain dalam tsummastawa 'alal arsy, itu Al-A'raf ayat 54. Kalau ayat yang lain Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ya, Allah Taala, ya, kita je sebut istawa saja. Allah Taala istawa pada arasnya yang agung. Kerana maksud istawa itu ditafsirkan makna yang lebih layak untuk Allah dengan makna istaula, yakni menguasai arasy. Sebab bila sebut duduk tu sifat makhluk. Penting kita belajar bab mukhalafatuhu lil hawadith. Sebab tu ibu-ibu kalau perasan, ya, bagi mereka yang bukan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul dia tak bagi kita mengaji ni. Itu yang macam yang akak tadi saya tanya, yang akak tulis poin yang bulan lepas kan, ya. Mereka tuduh kita belajar sifat 20 ni tak ada sandaran, Nabi tak ajar. Nampak tak? Betul-betul dia bagi pening kepada orang. Jadi kita dah jawab kan, pada kuliah yang lepas kita dah beritahu, walau Nabi tak sebut, walau namanya tiada, tetapi isi kandungan daripada ilmu ini sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW lagi, bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Selesai. Pasal apa dia tak nak bagi kita belajar hak ni? Sebab dia punya pegangan Tuhan tu duduk atas langit, Tuhan beranggota dan sebagainya. Jadi dia nak kita berpegang kepada pegangan dia, sedangkan Allah itu tidak sama sekali dengan makhluk pada zatnya Allah, pada sifatnya Allah, pada perbuatannya Allah Ta'ala. Boleh faham, ya? Kalau tak faham boleh tanya. Jadi sebab tu ada takwil di situ, ya, supaya apa dia? Makna yang lebih, ya, layak bagi Allah Ta'ala. Kerana yang dimaksudkan oleh mereka itu adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah itu lawan bagi dia adalah lawan bagi mukhalafatuhu lil hawadith adalah mumatsalatu lil hawadith. Bersama-samaan Allah Ta'ala itu dengan makhluk. Mustahil. Boleh, ya? Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ditakwilkan wajah dengan zat Allah, ditakwilkan yad tadi, yakni tangan, yadullahi fawqa aydiyahum, itu dengan makna kudrah, dengan makna kekuasaan Allah yang lebih layak berbanding yang tadi, nak kata tangan, nak kata kaki, nak kata duduk, nak kata wajah, tak selayaknya bagi Allah Ta'ala. Bayangkan, ya, fahaman-fahaman ni tersebar. Ibu-ibu yang mengaji ikut kaedah ahli sunnah wal jamaah ni kena banyak bersyukur kepada Allah. Golongan-golongan ini diajar. Yang ni mereka ni memang tak ada tauliah lah. Kalau ada tauliah pun mereka menyamar saja, kan? Di tempat-tempat mereka sendiri diajar mengikut akidah-akidah yang musyabbihah ni, mujassimah ni, yang menyamakan Allah dengan makhluk, menjisimkan Allah Ta'ala. Ni bahaya. Jadi kenapa kita sebutkan ataupun kita ingatkan, ada di kalangan yang kita kenal, ya, macam ibu-ibu ni juga, ya, yang nak mengaji, ya, yang duduk suka bertalaki, berkitab dan sebagainya, namun silap pilih guru, silap pilih kitab, silap pilih pusat pengajian. Habis. Usia kita sekarang ni, we have no, apa kita kata, ya, we have not much time lah. Kita tak banyak masa. Sebab hari-hari kita yang mendatang ni adalah hari yang mana kita, orang kata kalau happy birthday to you kita tu, maknanya selangkah kita menuju kepada kematian. Jadi rugi kita sangka kita belajar tetapi ikut akidah yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau direnggut nyawa wa'iyyazubillah dalam keadaan sedemikian, bagaimana? Ya, bagaimana mungkin husnul khotimah bil khair walufin wal afiyah? Nampak tak? Jadi kita kena faham. Jadi bila disebut macam ni, ya, maka kita faham, dalam Quran sebut macam tu, ya, tetapi perlu kepada penakwilan kerana Allah tak sama dengan makhluk. Ni tujuan kita belajar. Jadi maha suci Allah tak mempunyai jirim, ya. Dia tidak mempunyai tubuh dan tidak mempunyai anggota badan, ya. Bukanlah pepejal ke, cecair ke. Maha suci Allah Ta'ala daripada sebarang sifat persamaan pada zat dengan makhluk. Perbahasan yang seterusnya adalah pada sifat.
Boleh ya? Ibu-ibu boleh catat. Okey. Allah Ta'ala ini ya tak mempunyai arah, tidak berpihak, berjihah dalam bahasa Arab dia. Tidak berpihak ataupun tidak mempunyai arah yang lapan. Makna tidak berada pada pihak ataupun arah yang lapan. Apa dia? Nombor 1, kanan, kiri, depan, belakang, pada atas, bawah, lagi apa? Dalam dan juga luar. Semuanya 8. Maha suci Allah daripada sifat hak tadi. Maksud berarah itu, berpihak. Tak adalah berada pada depan, belakang, atas, bawah. Bila sebut Allah di mana? Soalan. Boleh tak soalan tu? Orang yang mengaji akan kata, soalanmu ni pun dah salah. Nampak tak? Dia takkan panjang cerita lagi. Faham tak? Orang yang mengaji, reti ahli sunnah wal jamaah, dia akan kata, soalan awak tu pun dah salah. Kerana di mana itu pada aina. Soalan yang mana tak selayaknya, bahkan haram ditanya untuk Allah. Ini bila dengar dalam YouTube, dia kata, bapak dia tanya, Ainallah fis sama. Anak dia, baby ke budak, jawab, di mana Allah? Di langit. Lepas tu dia kata, pandai. Yang tak tahu komen, yang tak reti, yang jahil bodoh, dia akan kata pandai, bijak. Itu bukan pandai, bijak. Sebab kebodohan yang paling bodoh adalah bodoh dalam agama. Tu yang paling teruk sekali. Kena tahu benda ni. Ada orang dia hebat dalam macam-macam ilmu, ya. Kalau tanya ilmu kajian bintang ni, ni berapa kilometer sekian ni, matahari dengan ni. Bukan kata matahari dekat galaksi lain pun dia tahu. Kalau orang laut, dekat laut ni apa benda dalam begini begitu begini. Binatang dalam bab binatang dia tahu begini begitu. Contoh kita tengok ni kadang orang perempuan gelilah, kata orang perempuan geli, orang lelaki pun kalau tengok ular sawa tengah telan sesuatu pun gelilah. Ada belum apa-apa dah, biasa tu. Jangan orang perempuan, orang lelaki pun seriau juga. Tapi bila dia tengok dia dah telan kambing tu, minta maaf lah sebut dia cerita. Saya tengok dia telan kambing. Lepas tu kita pun tengok bomba tu tarik pula kambing tu. Kita kata pasal apa dia tarik tu, dah rezeki dia. Orang yang tahu dia kata bukan kambing tu yang tarik, sebab ular tu dah muntahkan balik. Kerana apa? Bila ramai-ramai orang, dia rasa terancam, dia nak lari kan. Kalau kena tangkap, tak tahulah apa nasib dia kan. Kan, nampak tak? Rupanya macam tu. Hakikat dia mana kita, subhanallah, kita tak tahu. Jadi orang yang tahu, dia tahu. Masya Allah macam tu. Sebab tu kadang orang tak faham, dia main komen, dia tak kerti, kita tak tahu. Sebab tu kita orang kata, Nabi pesan apa dia? Kalau kita tak tahu sesuatu, daripada kalau kita nak bercakap benda tak elok, baik kita senyap daripada kita berkata apa-apa. Ini cerita macam tu saja. Maha suci Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Allah Ta'ala jadikan semua ni ada hikmah. Jadi yang seterusnya, Allah Ta'ala tidak berada di mana-mana. Yang tadi kita sebut, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, dalam, luar. Yang ketiga, Maha suci Allah dari bergerak, turun, naik, datang, pergi. Itu semua tak ada kena-mengena dengan Allah. Ni kita kena faham betul-betul. Sebab bila kita baca hadis Allah turun sepertiga malam, macam mana kita nak menanggapi ni, Kak? Kak faham maksud saya? Allah turun sepertiga malam. Allah turun ke? Ini bukan dia. Dia perlu pada pentakwilan. Sebab dalam Al-Quran dan hadis, dia ada ayat yang muhkamat, dia ada ayat yang mutasyabihat. Muhkamat ni apa? Yang terang jelas nyata, Kak. Tak perlu takwil-takwil lagi. Aqimus solah wa atuz zakah. Betul? Ayat-ayat yang lain, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Jelas? Betul? Tentang haji dan sebagainya, tentang ibadah-ibadah yang lain, kan jelas.
Qul huwallahu ahad. Jelas tak? Dalam tauhid. Laisa kamislihi. Ni dalam bab kita mukhalafatuhu lil hawadith. Kan? Apa dia? Walam yakullahu kufuwan ahad. Jelas tak? Tapi ayat-ayat yang mutasyabihat macam yang kita baca tadi, yadullahi fawqa aydiyahum ataupun ar-rahmanu ala arsyistawa, itu semua ayat yang dinamakan mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Yang maksud samar-samar tu bukan ayat itu yang sama-sama, tetapi kita yang bakalan sama-sama tanpa panduan daripada ulama. Apa makna sebenar ayat ni? Tapi kalau ayatnya muhkamat, jelas, terangnya, nyata, tak perlu dah takwil-takwil lagi. Yang tadi kita bacakan. Contoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam tu saja dah sebutkan apa dia, ataupun wa ilahukum ilahu wahid. Jelas, terang, nyata, Allah tu satu, Allah tu maha hidup, Allah maha menguruskan hambanya. Kan jelas? Nampak tak? Ada yang jelas dan ada yang samar-samar. Yang samar-samar tu sekiranya kita tidak rojok kepada ulama, apa makna asal. Kenapa kita kena rojok pada ulama? Fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang benar-benar mengetahuinya sekira kamu tidak mengetahui. Nampak ya? Di situ. Baik. Allah tidak bergerak, tidak turun, tidak naik, tidak datang dan tidak berubah. Besar ke, kecil ke, kuat kepada lemah ke, tak tahu kepada tahu. Maha suci Allah daripada perubahan. Boleh faham ya? Di sini kita kena faham. Sebab tu Allah tu sedia ada pada kewujudannya dan kekal abadi pada kewujudannya. Dan kita masuk pada sekarang ni, Allah tak sama dengan makhluk pada zat, sifat yang sedang kita bahas. Dan nanti kita bahas iaitu perbuatan. Yang seterusnya, Allah Ta'ala tidak bertempat. Boleh faham ya? Allah tak bertempat di dalam alam ke, luar alam ke, langit ke, atas arash ke. Maha suci Allah. Boleh ya? Ni kita kena faham. Benda semat dalam hati sanubari kita sampai kita mati. Boleh ya? Ni penting. Sebab tadi tu Ar-Rahmanu ala arsyistawa kita dah bahas. Allah Ta'ala itu bukan bersemayam, bukan duduk sila, tetapi Allah Ta'ala menguasai arash. Kalau ikut ulama salaf yang sebenar, maksud dia wallahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Tak sangka nak kata duduk dan sebagainya, kerana tu sifat yang tak selayaknya bagi Allah yang kita dah belajar yang dalam bab arad itu selesai. Juga Allah Ta'ala tak terikat dengan masa kak. Tu buat catatan ya, dengan masa. Kerana sebab tu soalan yang mata, bila Allah, sebelum tu di mana Allah, bagaimana Allah, haram dan tak selayaknya ditanya. Allah tak terikat dengan masa. Sedangkan masa itu sendiri adalah yang Allah cipta, makhluk Allah. Boleh faham ya? Itu ya. Yang seterusnya ya, tidak bersifat yang kita sebut kecil ke besar, panjang pendek dan sebagainya. Maha suci Allah daripada sifat. Okey, kita masuk sedikit lagi perbuatan sebelum kita akhiri kuliah kita. Jadi perbuatan Allah memberi bekas, memberi kesan, itulah ya, dengan sifat apa dia? Kudrah Allah Ta'ala. Ya, nanti kita bahas. Nombor 2, Allah menjadikan ataupun perbuatan Allah tak perlukan peralatan. Ya, tak memerlukan. Contoh, Allah Maha melihat, tak guna mata, betul? Allah Maha melihat, tidak dengan telinga. Kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga. Allah Maha suci daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Ni tujuan kita belajar mukhalafatuhu lil hawadith. Bila masuk bab sama' dan basar, menyambung kita. Bab kalam menyambung kita. Bila bab kudrah, irada, hayat, sama' basar yang seterusnya, menyambung kita bahawa semuanya tak sama dengan makhluk. Baik. Yang seterusnya perbuatan Allah tak perlu kepada pembantu, perantaraan. Boleh faham ya? Yang tadi kita sebut wasitah ya, perantaraan. Nombor 4, tidak mengambil faedah. Perbuatan Allah tak mengambil faedah daripada perbuatan dan hukum hakamnya. Mana Allah Ta'ala nak ambil faedah?
Allah Ta'ala nak ambil something. Contohnya kita semayang. Kita semayang kan? Kan dalam Al-Quran sebut apa dia apa? Ayat dia. Wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liya'budun. Betul tak? Tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya senya untuk beribadah kepada aku. Kalau kita direct translate itu, terjemah secara terus, kalau orang tak mengaji sifat 20, bab qiyamuhu bi nafsi, dia akan kata, Tuhan perlu pada ibadat kita. Tidak aku, disebabkan tidak aku jadikan jin dan juga manusia hanya senya untuk beribadah kepada aku. Orang yang tak mengaji bab qiyamuhu bi nafsi, dia akan kata, Tuhan perlu. Tapi bila kita mengaji dalam bab qiyamuhu bi nafsihi, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Jadi apa maksud sebenar ayat tu? Wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liya'budun. Segala yang kita buat, benefit dia kepada kita, bukan pada Allah. Allah tak ambil benefit. Boleh faham ya? Kalau cakap orang putih kena faham sikit tu. Gitu. Ya, Allah tak ambil faedah daripada perbuatan dan hukum hakamnya. Boleh faham ya? Itu yang disebutkan perbuatan Allah tak sama dengan makhluk. Dan yang kelima yang kita dah bahas tadi, perbuatan Allah tiada yang sia-sia. Betul tak? Manusia yang ada yang sia-sia perbuatan dia. Dia ingat perbuatan tidak diambil kira oleh Allah. Dia ingat perbuatan dia tu Allah Ta'ala tak pandang, ataupun Allah Ta'ala tak tahu. Mana? Semua benda Allah Maha mendengar. Kau sembunyi pun, contohlah perbualan, ni tak boleh, perbualan telefon pun kena tap. Benda apa benda semua kamera kan. Jangankan paparazzi, orang biasa ni pun tak tahu. Tengok itu kira makhluk. Maha suci Allah. Allah sementelah lagi Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Dalam bab Allah Maha ilmun ini, Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui yang sebelum, Allah mengetahui yang sedang, juga yang akan datang. Yang tak ada pun Allah tahu. Ada yang tak ada, itu dalam perbahasan dalam bab takluk, dalam bab ilmun ada perbahasan dia. Justru orang yang tahu ni semua, orang yang mengaji betul-betul sifat 20, bukan sekadar retorik saja. Dia akan benar-benar beramal dengan ilmu dia. Tahu Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui. Tak ada benda yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berani dia nak buat perkara tak elok, berani dia nak buat khianat, berani dia buat benda tak ni. Tidak. Sebab Allah Ta'ala Maha mengawasi. Itu yang dinamakan takwa. Dia buat apa yang Allah suruh, tinggalkan yang Allah larang. Jadi kita tengok kitab kita, kita wajib percaya sudah zat Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kita dah jelas tadi. Ini dia punya yang kita dalam kitab kita telah saya beritahukan satu persatu tadi. Boleh? Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Telah kita beritahu tadi tidak berarah, tidak turun naik dan sebagainya, telah kita jelaskan. Dan perbuatan Allah juga tidak serupa dengan perbuatan makhluk. Telah kita jelaskan. Betul ataupun tidak? Alhamdulillah. Tolong tanda, kita akan berhenti, kita akan sambung. Dalil akalnya ialah, ibu-ibu tolong tanda, hari ni berapa bulan? 23 ke 22? 22. Ya, semua ingat 19 je. Gitu. 22 Jadi insya-Allah kita berdoa dan berharap kepada Allah agar kita terus berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah, dan kita berdoa dan berharap agar Allah Ta'ala mengurniakan negara kita dengan keselamatan, keafiatan, keberkatan, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ada kelas Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga Allah Ta'ala mengurniakan kita dengan keamanan dan keberkatan, dan moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih
di kalangan hamba-hamba Allah yang terbaik untuk memimpin kita, dan moga-moga Allah Ta'ala tidak memberikan kita di kalangan orang-orang yang teruk yang akan memimpin kita. Kita berdoa kepada Allah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku, namun kita senantiasa bertawajuh, mohon kepada Allah. Kita kena mohon kepada Allah, sebab permohonan doa juga termasuk dalam apa dia? Termasuk dalam takdir, ya. Jadi kita berdoa dan berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Yang paling penting agar diri kita, ahli keluarga kita, ya, dan semua masyarakat, rakyat jelata dipelihara akan agamanya, ya, dipelihara akan yang kita sebut sebagai, moga kita dapat keberkatan dan kebahagiaan yang sebenar di dunia dan juga di akhirat. Tolong tanda kita berhenti, sudah tanda, ya. Nanti kita akan sambung balik pada kuliah yang akan datang, bulan 12 insya-Allah, ya. Pergi bercuti ke apa? InsyaAllah kalau tak ada haral, kita sambung balik pengajian kita dengan izin Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawatal ardu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna taufiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas wa ridha fi jamil ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil futuhal 'arifin wahdina ila siratikal mustaqim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Jumpa lagi ibu-ibu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.